Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tamanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah beri kita pada hari ini, tuan-tuan ya. Yang sebenarnya tuan-tuan ya, kalau kita tanya diri kita sendiri, hari ini Allah bagi kita sihat, hari ini Allah bagi kita masa lapang, bagi anak-anak kita dan keluarga kita sihat, jaga keselamatan kita. Cuba kita tanya diri kita, tuan-tuan, adakah itu suatu perkara yang kecil? Kurniaan kesihatan, masa lapang, keselamatan, adakah itu suatu perkara yang kecil? Bukan, tuan. Itu bukan suatu benda yang kecil. Tapi kadang-kadang manusia tersilap pandang menganggap perkara itu benda yang kecil. Apa makna benda yang kecil, tuan-tuan? Kalau kita tahu itu perkara tersebut adalah perkara yang besar, tuan. Siapa yang bagi benda itu? Yang bagi benda itu adalah Allah. Berapa ramai hari ini orang hidup dalam ketakutan. Okey, tapi Allah bagi kita keamanan pada hari ini. Dan itu bukan perkara yang kecil. Dan kalau benda itu bukan perkara yang kecil, tuan-tuan, kalau kita tahu siapa yang kurniakan benda itu adalah Allah, sekarang ni apa sikap kita terhadap Allah? Itu sebab, tuan-tuan dalam kehidupan yang sebenarnya, tujuan kehidupan ini sebenarnya nak cari kecintaan Allah je, tu je. Itu sebab Allah train kita tiap-tiap tahun selama sebulan Ramadan yang lalu, tuan-tuan, nak train kita supaya kita ni makin lama makin cinta dengan Allah. Nampak? Jadi selepas Ramadan, tuan, pada bulan Syawal tu, apa tugas kita yang sebenarnya? Bila kita masuk Idul Fitri, kita masuk Syawal, yang sebenarnya tugas kita selepas Syawal ni apa, tuan-tuan? Pertama sekali adalah buat assessment, buat penilaian sama ada tahap mana saya capai selepas training program saya. Kita dah tahu dulu training program kita tujuan dia adalah nak menjadi manusia yang bertakwa. Dalam bahasa yang mudah, maksud bertakwa adalah manusia yang cinta kepada Allah. Apa makna cinta pada Allah, tuan-tuan? Dalam hidup ni we have no choice. Dalam hidup ni kehidupan kita adalah we must follow the will of Allah Subhanahu wa taala. Itu je kehidupan kita. Makin kita effectively secara berkesan mengikut kehendak Allah, makin baik hidup kita. Sebab semua kita nak hidup yang baik, betul tak? Tapi hidup yang baik ini adalah kalau kita dapat perhatikan, kita fokus every day. Apa fokus kita every day? Fokus kita every day adalah apabila kita boleh cakap dalam diri kita, makna pemikiran kita. Apa yang kita fikirkan is what we say to ourselves. Apa yang kita cakap pada diri kita. Kita cakap pada diri kita, macam mana saya boleh buat Allah suka dengan saya hari ini. Itu makna fokus, tuan. Dan itu yang Allah nak train kita bulan Ramadan, yang dipanggil manusia yang bertakwa. Saya cakap, kita tak mau faham perkataan takwa ni secara teoretikal. Kita kena faham dia secara praktikal. Because Quran is a practical application of our life. It's not a theoretical reading. Itu sebab kenapa, tuan-tuan, bulan Ramadan yang lalu, kalau kita perhatikan, Allah train kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Tujuan apa Allah train kita dengan Al-Quran? Supaya kita boleh jalani kehidupan kita ni mengikut peraturan Al-Quran. Itu sebab cara yang terbaik baca Al-Quran pada bulan Ramadan lagi itu adalah cara macam mana, tuan-tuan? Dengan tadabbur. Itu sebab kalau tuan-tuan rujuk pada Fiqhul Awlawiyat, dia ada satu kitab dipanggil Fiqhul Awlawiyat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi kedai buku, cari buku tu, baca. Kenapa ada kitab dipanggil Fiqhul Awlawiyat? Kenapa? Apa makna Awlawiyat, tuan-tuan? Awlawiyat itu maknanya priority, keutamaan. Fiqh, keutamaan. Kenapa ada buku yang disebut fiqh keutamaan? Yang sebenarnya buku fiqh keutamaan yang paling baik sekali adalah Al-Quran. Tapi kadang-kadang ulama kita terpaksa elaborate lagi supaya mudah nak faham dalam bahasa kita. Okey, ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kenapa ada buku fiqh Awlawiyat? Sebabkan, tuan-tuan, sebabnya adalah sebab kehidupan ni adalah aktiviti. Saya dah beritahu, life is activities. Okey. Dan dalam hidup ni, tuan-tuan, aktiviti kita banyak. Macam hari ni, kita banyak aktiviti ya. Apa aktiviti kita? Bekerja, makan, bercakap, belajar, aktiviti kita. Sekarang ni dalam banyak aktiviti itu, tuan-tuan, macam mana yang dikatakan seorang pengurus aktiviti yang terbaik? Sebab kita ni semua pengurus.
Kenapa ada subjek pengurusan, tuan-tuan? Kenapa? Apa makna pengurusan? Pengurusan adalah penyusunan aktiviti based on what? Based on priority. Pengurusan aktiviti based on priority. Jadi wujudnya fiqhul aulawiyat ni adalah nak ajar kita bagaimana menyusun aktiviti itu berlandaskan kehendak Allah. Tapi manusia menyusun aktiviti berdasarkan apa? Kebiasaan? Berdasarkan kehendak mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Apabila kita buat decision suatu hari, tuan-tuan, kita nak buat suatu aktiviti itu ikut kehendak kita, makna ketika itu Tuhan kita adalah hawa nafsu kita. Itu sebab Allah sebut ni pada surah apa? Pada surah An-Nahl. Tuan-tuan buka pada surah An-Nahl. Ayat dia simple ya, tuan-tuan, tapi dia punya penerangan dia luas sebenarnya. Juzuk yang ke-14